permulaan kitabun nikah. Bab tahrid ala nikah. Ini bab galakkan ataupun dorongan berkahwin, galakkan berkahwin. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Alqamah, katanya, saya pernah berjalan bersama-sama dengan Abdullah bin Mas'ud di Mina. Tiba-tiba dia ditemui Uthman. Mana kami bertemu dengan Uthman. Uthman pun, mereka berdua pun bercakap di tempat yang sunyi, jauh sikit. Bila Abdullah fikir bahawa dia tidak memerlukan, tidak ada hajat, dia pun berkata kepadaku, kemari hai Alqamah, mari sini Alqamah. Faji itu, saya pun pergilah dekat dia. Uthman kata kepada dia, tak nakkah saya kahwinkan engkau, wahai Aba Abdurrahman, seorang anak dara, gadis. Mungkin dia boleh mengembalikan kepadamu kenangan yang lalu, kenangan semasa muda-mu dahulu. Maka berkatalah Abdullah, kalau engkau berkata begitu, memanglah sesungguhnya saya sendiri telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a minkum alba'ah, sesiapa di antara kamu mampu berumah tangga, mampu berkeluarga, falyatazawwaj, hendaklah dia berkahwin. Fa innahu aghaddu lil basar, kerana kahwin itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih memelihara ataupun menyelamatkan ataupun menjaga kemaluan. Sesiapa yang tidak mampu di antara kamu, maka dia hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija', kerana puasa boleh mematahkan, boleh menghancurkan, melemahkan nafsu. Kerana puasa boleh melemahkan nafsunya. Bau mayuk marubi min tazwiji zati din. Ini bab perintah mengahwini perempuan yang beragama. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, wanita itu dikahwini kerana 4 perkara. Kerana harta bendanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Ataupun kita kata, pertama, kerana harta bendanya. Kedua, kerana keturunannya. Ketiga, kecantikannya. Keempat, agamanya. Fazfar bidzatid din, kamu carilah, kamu dapatkan yang beragama, perempuan yang beragama. Taribat yadaka, rugilah engkau. yakni kalau engkau tidak mendapat perempuan yang beragama. Asal makna dianya, taribat yadaka, kedua belah tanganmu akan memukul tanah, akan kena tanah, berlumuran dengan tanah, kalau tidak kamu dapat yang beragama. Itulah asal makna dia. Tak apa, kita balik semula. Juzuk yang ke-9 masuk juzuk yang ke-10, iaitu kitabun nikah. Kitabun nikah. Jadi dari segi terjemahannya, sebab kita terjemah dah tadi, gitulah. Cuma perbincangan dari segi apa ni, perkahwinan itu sendiri, nikah tu dalam bahasa Arab tu, apa makna, banyaklah perbincangannya. Kalau dalam mukaddimah ini pun sebelum dia bincang tentang hadis tu, mukaddimah
nikah tu dulu. Nikah tu apa makna? Kita ambil daripada Arab je. Jadi Arab asal tu ni hak dia duduk bahar ni. Panjanglah bahar, kesimpulannya nak ayat perkataan ni ada dua makna. Satu dengan makna setubuh. Tu nikah-nikah kan? Setubuh sendiri. Satu lagi dengan makna akad nikah. Tapi dia kata kebanyakannya dalam Quran, dalam hadis, bila sebut nikah ni dengan makna akad nikah. Nikah tu dengan makna bersetubuh, hak tu ada dalam hadis, ada juga. Tapi hak lebih banyaknya dengan makna akad nikah. Semua kita lah sikit juga dengar, kalau kita orang Kelantan ni, bahasa dia tu kadang-kadang kasar sikit, kasar sikit. Tapi mungkin orang luar tak berapa faham mana. Orang luar tu tak berapa faham mana. Dia faham hak zahir. Sebab kita sebut nikah tak ada serang ke satu. Sebut menikah tak ada serang ke satu. Begitu. Jadi kepada orang Kelantan, misalnya kita rajin dengar lah dia kecek, si fulanah, perempuan tu dia tu berlaki dengan kawan tu, kata dia berlaki dengan kawan, dengan laki-laki tertentu lah, berlaki makna bersuamikan orang tu lah, nikah dengan orang tu lah. Hak zahir gitulah kalau dalam kaum dalam apa pun. Tetapi bahasa Kelantan hak dalam lagi dia kasar juga tu. Berlaki tu dengan makna bersetubuh. Serupa dengan nikah ni nak ayatnya. Serupa dengan nikah ni. Ada dengan makna ni, ada dengan makna ni. Tetapi apabila dia sudah jadi bahasa standard dah, dengan makna nikah, dengan makna perkahwinan lah. Akad nikah tu bermula dengan akad nikah. Hak tu orang faham. Mana asal dia tu, sedangkan makna asal dia tu lagu tu. Supaya bahasa Kelantan saat ni lah. Supaya bahasa Kelantan saat ni. Tapi kalau kata kahwin, itu bahasa lembut. Supaya zawaj. Zawaj itu lembut lah. Zawaj itu makna pasangan, berpasangan. Dia suami saya, kita terjemah suami saya. Zauj, suami saya, sebenarnya pasangan saya. Sepakasu, ada sepasang, sepasang, alik kiri sebelah, alik kanan sebelah. Itu orang panggil zauj. Pasangan. Hak tu halus sikit. Hak ni nikah ni, kalau dari segi makna asal dia tu dia ada makna hak kasar tadi, tetapi diguna juga. Dengan makna perkahwinan. Dengan makna perkahwinan itu diguna juga. Dan umumnya bahas takat tu lah. Seperti kita kata kalau dalam kamus tu dia kata berlaki makna bersuami, bernikah dengan lelaki itu. Dia tak pergi ke dalam tu. Kalau bahasa Kelantan dia pergi jauh lagi. Supaya tu lah juga. Ni nikah ni orang kira sebagai zawaj, perkahwinan. Begitu je. Dia tak pergi kepada makna asal tu. Tak pergi kepada makna asal tu. Sebab apa? Sebab kebanyakan perkataan ini digunakan dalam Quran dan hadis dengan makna kahwin, perkahwinan, dengan makna akad nikah, bermula dengan akad nikah. Tak apalah. Itu perkara pertama yang biasanya dibincanglah sebelum masuk dalam bab perkahwinan ini. Yang keduanya, menikah ni hukum dia setara mana? Mengikut pandangan ulama-ulama yang ramai, ulama-ulama kita ni daripada dulu Paklan ni pun ada. Kita nak tahu hukum dia dulu. Kita boleh tengok ni muka surat 4 dalam Badrul Majhud ini, teguh tu. Dia kata qala fil bada'i', dalam kitab Bada'i' Al-Kasani menulis. Ini kitab Bada'i', ini kitab fiqh mazhab Hanafi. Bada'i'us Sana'i' namanya, nama lengkap dia. Dia kata tak ada khilaf ulama bahawa perkahwinan itu jadi fardu dalam keadaan seseorang itu terdesak sangat, terdesak sangat nafsu dia,
Itu halat at-tawaqqul. Dalam keadaan tu sehingga dia tidak boleh mengawal, tak boleh nak sabar lagi dah, tak boleh nak kawal lagi dah. Dan dia pula mampu, yang ni boleh bayar mas kahwin. Kalau ada mas kahwin mesti kena ada, boleh ada belanja, boleh menanggung isterinya kalau dia kahwin. Hak lagu ni jadi fardu. Jadi fardu. Mana kalau tak menikah dosa dalam keadaan lagu ni. Tak cara lah umur berapa pun. Tak kira umur berapa. Dia umur 16 ke, 17 ke, sudah lagu tu. Tapi kadang-kadang ialah mungkin suasana, pendedahan, dia tak tahu gapo kan. Perasaan aja. Ikut perasaan. Boleh jadi dengan dinasihat dia, ataupun di kaunseling dia tu, dia akan reda sikit. Boleh jadi juga sebab kahwinan tu banyak tanggungjawab dia. Tapi kalau nak kira hak asal dia, katakanlah dia kaya, dia senang, dia boleh. Kau boleh lah umur 17 tahun pun nak nikah. Tidak kata mesti kena habis you baru boleh nikah. Kena siap rumah dulu. Dan kalau rumah ayah dia pun tak apa, rumah besar, boleh tahan nak duduk rumah dia. Katakanlah begitu. Dengan sebab itulah ulama-ulama dulu pun ramai hak menikah awal. Umur 15 dah nikah. 15, 16, 17 ramai hak menikah. Sebenarnya kalau mampu lagu tu lebih baik lagi daripada berdosa. Lebih baik daripada berdosa. Hak perempuan pun lagu tu juga sama ya. Hak perempuan daripada berdosa. Berdosa ni lagu mana? Banyak perkara lah. Kalau hak berat sekali kan, siapa berlaku zina, dia jadi apa ni, nada lah, bengong lah jadi. Bengong jadi. Tak kena gaya. Kalau bila-bila masa pun ada benda ni. Kalau ada dalam Quran tu kira ada lah. Ada kalanya sains sama lelaki kau sama perempuan kau, dia boleh jadi perbuatan sumbang itu boleh berlaku juga. Jadi tak boleh, itu semua haram berlaku, dosa berlaku. Dosa bukan main-main, dosa besar berlaku. Boleh berlaku. Zina orang panggil, liwat orang panggil apa dia lagi, merancap dan sebagainya. Itu semua dosa berlaku. Walaupun dalam kitab ni dia akan sebut, dalam fiqh Hanafi dia kata harus dalam keadaan terdesak, misalnya merancap dalam keadaan terdesak sangat, dan dia tidak mampu nak menikah. Tapi kalau mampu, siapa buat gitu tak boleh. Semua terima gitu. Semua terima, tak boleh. Sebab itulah ini dia kata fardu, wajib, hak tulah lah. Kalau tak fardu dan wajib ni benda kalau tak buat, kalau buat boleh pahala. Boleh pahala. Tidur sekali dengan bini, bini tidur dengan tu lelaki, siapa boleh anak, boleh pahala. Dan kalau tak buat lagu tu dosa. Itulah fardu. Khilaf ulama berlaku tentang kalau seseorang tu tidak mendesak sangat perasaan dia tu. Kalau tidak lagu tu kadang tidak sampai ke peringkat boleh terjerumus dalam perkara haram. Nak tu nak ada juga keinginan tu. Kalau lagu tu, kalau setara tu je, itu ada khilaf. Puak-puak yang tak terima qiyas serupa dengan Daud bin Ali Al-Isfahani, orang panggil Daud Zahiri itu, dan lain-lain puak-puak Zahiri, dia kata fardu ain. Walaupun tidak terdesak benar, siapa berlaku benda haram, walaupun tidak sampai peringkat tu pun, kalau sudah ada keinginan, fardu ain, kata dia menikah. Tu puak-puak ni kata. Serupa dengan puasa, dengan sembahyang, dengan hak lain-lain lah. Hak fardu ain, hak lain-lain kata dia. Serupa tu lah. Dalam keadaan lagu mana? Dengan syarat orang tu dia ada kemampuan untuk bayar mas kahwin, untuk bagi nafkah, dan untuk bersetubuh. Dia mampu, ada kemampuan. Dalam keadaan ni kalau dia tak nikah, dosa dia.
Walaupun keinginan dia tu tidaklah sampai mendorong dia melakukan dosa, ada keinginan, ada minat, sudah lagu tu dah mengikut puak-puak ahli zahir. Syafi'i berkata, dalam kisah ni lah, ada keinginan saja tapi tidak terdesak sangat. Dia kata harus saja. Nikah-nikah ni mubah, benda harus saja. Supaya jual belilah, kita nak beli boleh, tak saya beli pun boleh juga. Setara tu je lah. Ashab kita pula, dia riwayat, moga dia asah fiqh Hanafi. Dia kata tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi pula kata ada beberapa pendapat. Sebahagian mereka mengatakan mandub, sunat dalam keadaan lagu ni. Setengah kata mustahab. Hak ni lah Karhi gapo-gapo pendapat lagu tu. Setengah mereka pula kata fardu kifayah. Nikah fardu kifayah, maknanya kalau ada dah orang hak nikah, tak apa dah lah, tak dosa lah. Kalau tak ada belaka, tak nikah belaka, setapan nanti nak habis you belaka, dah dosa belaka. Pasal apa? Keinginan tu ada sebelum pada tu lagi. Keinginan tu dia kena ada dah hak nikah. Ni fardu kifayah. Serupa dengan jihad, serupa dengan sembahyang jenazah lah kedudukannya, kata dia. Begitu. Ada juga hak kata wajib. Hak kata wajib tu pula ada terbagi kepada dua pula. Ini banyak pendapat lah. Wajib aini, wajib aini amali, bukan i'tiqadi. Dia ada bagi pula situ tu. Dari segi i'tiqad kita kena percaya benda ni wajib ke? Tak. Tapi kita kena buat sebab dia wajib, kena buat. Kita kena buat. Itu orang panggil wajib aini amali. Itu yang dia bincang sini. Dalil masing-masing pula. Puak-puak ahlu zahir dia pegang dengan beberapa dalil. Antaranya fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahlah perempuan yang kamu suka. Dan firman Allah, wa ankihul ayama minkum. Kamu kahwinkanlah janda-janda di kalangan kamu. Dan Nabi SAW kata tazawwaju, nikahlah. Ini dia guna perkataan zawaj. Dan sebenarnya Nabi tanakahu takthuru, nikahlah biar ramai kamu. Nabi kata ini perintah Allah SWT supaya menikah, kata dia mutlak. Tak ada dia kata nikahlah kalau gini-gini, kalau kamu terdesak sangat. Dia perintah dia nikah kalau kamu kena, ada keinginan tu kena lah. Dia kata mutlak. Mutlak ni menunjukkan fardu lah, kata dia, dan wajib lah, kecuali kalau ada dalil lain yang bercanggah dengannya, yang menolaknya, barulah kita tak boleh kata wajib, kata dia. Lepas tu menjaga diri daripada zina ni tidak wajib. Wajib, kata dia. Dan nak terpelihara kita daripada zina, kita tak akan dapat waktu kecuali dengan menikah. Maka menikah tu pun jadi wajib jugalah. Sebab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dia ma la yutawassalu ila alwajib illa bihi yakunu wajiban. Hak tu lah ya. Sebab dalam kitab ni dia guna begitu. Sebab itu dia kata wajib tu. Tu dalilnya. Habislah situ. Syafi'i dan orang sependapat dengan dia pula buat dalil. Pegang dalil hak mana? Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Selain daripada hak sebut sebelum pada ni, mak kamu, tok tua kamu dan anak kamu dan sebagainya, hak tu haram nikah. Selain daripada tu halal, dihalalkan kepada kamu. Jadi Allah SWT ayat sini halal nikah. Sesuatu yang dihalalkan ataupun diharuskan, harus dengan halal ni hak tu lah je. Kata ayat seerti, sama makna dia. Bila Allah SWT kata uhilla lakum, perkataan lakum tu digunakan untuk perkara harus, kata dia, untuk benda harus. Dan nikah ini sebab yang boleh membawa kepada syahwat kita itu dilepaskan. Jadi benda lagu ni kata dia harus lah paling tinggi. Tuhan pun kata dihalalkan kepada kamu. Halal tu maksudnya harus lah, bukan benda halal. Kita kata halal makan daging ayam, wajib ke makan daging ayam? Daging ayam tu halal, apa wajib kau? Harus saja.
Bila kata halal, dihalalkan, mana harum. Itu pegangnya dia. Sebab nikah-nikah ni nak muah nafsu, kata dia. Jadi serupa dengan kalau zaman dulu orang beli hamba saya perempuan untuk buat tidur sekali dengan dia, itu muahkan nafsu. Takkanlah benda lagu tu sampai jadi wajib. Di sisi agamanya ini sebab memuaskan nafsu kita semata-mata. Tidaklah jadi wajib benda seseorang tu yang munafaat dia sekat diri dia. Bahkan benda ni harum lah, seperti dengan makan, minum, gapo, setara tu lah. Bila kita sudah kata harum, mana tidak wajib lah. Sebab harum dengan wajib ni benda bercanggah. Benda tak serupa. Lepas tu dalil lagi tentang tidak wajib. Allah SWT sebut tentang Nabi Yahya sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Dia tu penghulu, orang lebih, hasur, tidak menikah. Hasur tu tak menikah. Dan dia ni salah seorang nabi yang soleh, yang baik. Jadi Tuhan sebut sini sebagai puji Nabi Yahya. Dia tak akan puji dengan sebut sifat tak menikah. Kalau sifat tak menikah tu tak molek, apa puji? Dia puji tu mana tak menikah tu pun ada kelebihan juga. Kalau lah wajib, macam mana dia tak nikah? Kalau wajib, nak seorang nabi tu meninggalkan benda wajib pula dah. Mana boleh? Dari situlah kata dia, ini menunjukkan tidak wajib. Tidak wajib. Sebab Tuhan puji Nabi Yahya tu dengan sifat dia hak tidak menikah. Itu menunjukkan ada kelebihan juga. Tidak kata tak menikah ni secara mutlak tak molek. Ada kalanya molek, ada kalanya molek. Dia bergantung kepada keadaan orang lah. Lepas tu ramai pula ulama kebanyakannya kata nikah ni sunat ataupun molek. Kata molek tu dia pegang dengan mana? Hadis Nabi. Hak kita baca tadi, kita terjemah tadi. Siapa-siapa yang mampu di kalangan kamu berkeluarga, dia kena menikah lah. Siapa-siapa hak tidak mampu, dia puasa. Seperti kita baca tadi. Jadi Nabi SAW letak setara dengan menikah tu puasa. Puasa ni puasa untuk mematahkan nafsu, melemahkan nafsu lah. Puasa ni wajib kah? Kalau puasa tu tidak wajib, nikah pun tidak wajib lah. Sebab hak tu sebagai ganti dia. Dia faham gitu. Dia faham gitu. Masing-masing faham. Jadi tidak wajib. Sebab dia tu mengambil alih tempat kahwin. Puasa tu, sesuatu yang mengambil alih tempat sesuatu, dia serupa. Dia serupa lah hukumnya. Kalau puasa tu tidak wajib, maka menikah tu pun jadi tidak wajib. Dia faham gitu. Lepas tu kalau kita tengok sahabat ni menikah belaka ke? Maka sahabat ada juga orang tak nikah. Maka kalau menikah tu jadi siapa fardu ain, wajib, dosa lah sahabat. Nabi tak marah ke dia? Tak ada pula nampak Nabi marah. Siapa marah? Tak ada. Ini menunjukkan nikah tu sunat. Sunat bukan wajib. Tidaklah siapa ke peringkat wajib. Kalau wajib, sahabat menikah belaka. Balik tak pakat menikah belaka selalu. Tak ada lagu tu. Tak ada. Rasulullah tahu, dia tidak bantah pun, dia tidak tegur pun orang yang tak nikah tu. Ini semua menunjukkan tidak wajib. Tak apalah, itulah antara perbahasannya. Antara perbahasannya. Tak apalah. Kita masuk kepada hadis. Mula-mula sekali dalam bab nikah ni, galakkan dia. Sebab kalau tak ada galakkan, tak ada dorongan, jadi orang tak gomong, tak ada minat. Ni galakkan ni, dorongan ni nak suruh timbul minat tu lah. Jadi nak suruh timbul minat tu macam-macam cara. Kepada kita orang Islam ni tak ada lebih daripada dorongan dan galakkan daripada Nabi SAW sendiri. Jadi kena ada lah hak ni. Kena ada dorong. Kan kita pun ialah satu peringkat jadi bapa dia tak using anak dia tak cara nikahnya. Tak cara lah anak lelaki anak perempuan pun. Tapi kalau lama-lama sangat pun dia jadi using juga. Jadi using juga.
Jadi dorongan tu hak semula jadi, hak Tuhan buatnya. Manusia ni nak ke anak, nak ke zuriat, hak tu hak semula jadi. Itu dorongan semula jadi. Tuhan buat manusia tu gitu dah. Bukan manusia saja, binatang-binatang lain pun lagu tu juga. Dia jadi nak kepada zuriat, anak. Sebab manusia ni nak kekal. Ternyata tidak boleh kekal. Siapa pun tak boleh kekal. Mati. Mati, akan mati. Bila mati, lagu mana caranya nak dia tu nak terus hidup? Dari segi psikologinya, perasaan manusia, hati kecil dia tu, kahwin, nikah, bila anak dekat dewasa sepuluh dia sampai ke anak cucu. Itu salah satu dorongan hak semula jadi. Lagi dorongan semula jadinya apa dia? Dorongan semula jadi minat tu lah. Jadi suruh kenal tu. Kalau budak-budak kecil tu tak ada kenal hak jatah, tak kenal hak tina tak kenal hak jatah. Ni dak sampai satu peringkat kenal tu lagu lain perasaan dia. Dia ada hak tu. Dia ada. Itu dorongan semula jadi berlaku dah. Antara dorongan semula jadi lagi apa dia? Tapi mungkin orang ni tak terfikir. Sebab tu kena congkir sikit. Kata kena ketuk. Kena ketuk sikit. Sebab kadang-kadang manusia ni dia lekor tak khabar dia tu tua dah. Hak semula jadi apa dia? Iaitu kita ni akan jadi lemah, sakit, uzur. Siapa dia nak cara kita? Siapa dia nak cara kita? Mak kita, sekalanya mak kita, dia tua, mati, akan mati. Adik-adik kita, kakak kita, hak duk cara kita ganti mak kita. Dia pun bila nikah pergi lain. Apa kita? Tapi kadang-kadang tak terfikir. Hak tu. Tapi sebenarnya kalau dia mikir, dia akan jumpa juga tu. Kalau sakit nak garu belakang pun payah, gatal. Cuba kalau ada anak, kalau ada bini, kau boleh garu belakang. Dia tak sapa tangan, you know. Kau duk hadin ni, no. Sapa ke bila? Dalam makan minum tak terurus. Makan minum pakaian tidak terurus. Itu hak semula jadi. Ya perempuan tu pula, apa yang nak? Hak semula jadinya ayah. Memanglah selama ni ayah melindungi dia, tapi ayah dia pun akan mati. Tua setengah mana pun. Ada kalanya awal lagi mati, tak sebelum nikah mati dah. Pasal apa dia nak jaga dia, nak melindungi dia. Bila ada suami, bila sebut suami, orang lain pun tak cara mana dah. Kalau tidak kan, moga kira dia kosong lagi kan. Kira perempuan tu kosong, siapa-siapa boleh nak nikah dengan dia. Jadi jeling lah. Kalau hak jadi nakal lagi, dia siul lah, macam-macam. Gangguan juga tu. Gangguan juga. Jadi hak semula jadinya dia nak kepada perlindungan, keselamatan, jaminan. Dia nak kepada hak tu. Orang yang cara kepada dia, kalau kejut, kalau takut kau hatu, kau takut kau ular, kau takut kau gapo, ada orang hak duduk depan dia, dia nusuk di belakang. Dia pasti nusuk. Orang perempuan, sifat semula jadi dia, dia nak nusuk di siapa, dia nak suruh siapa hamba suruh keluar tu. Situlah hak semula jadi ya. Lepas tu selain daripada hak semula jadi, hak tu Tuhan buat dah, dia ada hadis pula mari. Dorongan. Setara Nabi tu paling zahid lah hidupnya, dia pun nikah 9. Kalau lah kita ni boleh nikah 9, dia boleh dah, tapi tak boleh. Tapi dia boleh juga sekapak, boleh. Itu dorongan belakang tu. Kita tengok dia tu orang rapat dengan Tuhan, tak ada jadi halangan pun nikah ni untuk nak rapat dengan Tuhan. Tidaklah perlu jadi sepapa diri kau, jadi sepatut sami kau, tak payah nikah, tak boleh nikah seumur hidup. Dak. Nabi kita nikah. Jadi itu satu dorongan. Jadi alasan apa? Alasan kita takut kita tak boleh merapatkan diri dengan Tuhan. Itu dia. Alasan takut kita kata dunia, memikir ke dunia, tak fikir ke bidadari, akhirat, tak fikir akhirat, kuat sangat dunia. Itu dia sendiri buat. Takkanlah dia dunia. Hak dia buat tu semua ada kait dengan akhirat belakang tu. Itu dorongan. Hak perbuatan dia, berupa perbuatan dia. Selain daripada tu, hak ni dorongan berupa sabda dia. Menunjukkan bukan benda ni benda khusus dengan dia saja. Tak. Orang lain pun dia nak lagu tu juga.
barulah jadi selamat dunia dan akhirat. Nak selamat, lagu mana? Kena salah satu sebabnya iaitu dengan kahwin. Itulah kena barulah sempurna kehidupan seseorang itu, barulah sempurna. Dia kena kahwin. Kalau tidak kahwin, yang mungkin dia tidak serah lagi ni, tidak serah lagi sampai satu hari kemudian baru serah. Terutamanya kalau perempuan, lagilah tidak patut kalau tidak nikah. Sebab apa tidak nikah? Hawa sikit lah. Sebab apa? Dia orang perempuan ni cepat, dia bila putus hek tu kan, tak ada harapan dah lah kira-kiranya. Walaupun dari segi perubatan moden, mana ada lagi usaha-usaha dia melalui suntikan hormon dan sebagainya, susah belaka tu hak lah kita kata, tidak mudah. Hak biasanya, hak semula jadinya umur 45, 50, 55 putus dah. Kalau dia katakanlah kalau dia nikah dah tak boleh anak, ataupun dia cerai, molek nikah lah lagi. Kalau dapat anak, itu rezeki. Dalam Quran apa sebut anak tu, keturunan tu sebagai rezeki juga, bukan piti saja rezeki. Anak tu sebagai rezeki juga. Jadi kalau dia tak nikah sampai ke peringkat tu baru teringat nak anak, tak boleh dah lah. Kan nyayo lagu tu, nyayo kepada lelaki tu boleh kira sikit, boleh kira sikit. Tetapi boleh kira sikit pun kalau lewat sangat nikah, kita tua gagah dah, anak kecil lagi. Anak kecil lagi, orang sibuk duduk di atas anak sekolah, gimana kita tak cakap sakit orang. Satu hal juga. Sebab tu dia kata tak boleh. Dia molek awal pada masa dia tu, pada masa dia tu, walaupun banyak lagi benda hak kurang, belah-belah nak cari, tak apa dah, boleh dah belah-belah, belah-belah. Tidak nanti nak suruh kaya dulu, ada rumah dulu, ada kereta dulu. Lagu tu lambat lah. Lagu tu kan kita tua dah, anak kecil lagi, lepas kita mati pun dia nak cara. Banyak perkara tu, banyak perkara. Jadi hak Nabi SAW tunjuk pada kita, dia ajar tu ialah dah molek dah. Jadi agama kita ni ajar tidak kata tak bui, tak bui langsung nikmat dunia, ataupun tuntutan naluri manusia ni dia sekak halal, tak ada. Itu bercanggah dengan fitrah. Agama Islam ni agama fitrah. Manusia memang sepun nak minum air, kalau tak boleh minum air nyayalah. Hak ni pun lagu tu lah juga. Dia ada nafsu, cuma nafsu tu dia tidaklah sepun minum air. Minum air tu jak budak lagi, kecil lagi, makan tu kena makan. Tapi hak ni sampai satu peringkat balik baru ser. Tapi kok mana-mana pun kalau ditekan, dipaksa, tak bui, nyaya juga tu, sesa juga. Usaha kau orang, binatang pun Nabi tak bui. Kalau kasih gapo nyaya lah. Dia tak bui. Sebab apa? Jadi nyaya. Nafsu dia tak ada, kita matikan nafsu dia. Itu haram, tak boleh. Apalagi manusia. Jadi tujuannya nak suruh saat ni lah, dorongan belakang tu nak suruh nikah. Jadi hak ni dorongan berupa sabda dia. Jadi ceritanya Alqamah kata dia pernah jalan dengan Abdullah bin Mas'ud, ni sahabat Nabi lah, di Mina. Tiba-tiba Sayyidina Uthman jumpa dengan dia. Uthman tu Sayyidina Uthman lah. Mereka berdua pun berada di tempat sunyi, kecek. Sebab Alqamah tu anak murid Abdullah. Jadi Uthman ni nak kecek dengan tok guru dia depan anak murid. Boleh jadi malu tok guru dia nak royak setengah-setengah benda ni tidak sesuai royak depan orang lain, depan anak kau, depan anak buah kau, dia rasa tak sesuai. Jadi dia panggil pergi duduk suku. Jadi tak apalah lagu tu, minta maaf kita nak kecek dengan dia mentah, nak tunggu sini, tak apa lagu tu. Pergi senyap kecek seluruh kau bisik kau, kita kata dia bisik apa dia, bisik nak nikah kau. Dia kata nak nikah kau, apa Abdullah bin Mas'ud tak nikah lagi kau? Nikah dah. Jadi dia tengok Abdullah bin Mas'ud nampak tidak terurus sikit keadaannya tu. Jadi biasanya orang ni kalau nikah, keadaan diri dia tu terurus, pakaian, gapo semua terurus.
Jadi bila tidak terurus ni apa? Kalau ada bini dah tak cukup kau lagi. No. Jadi dia tanya. Tak sih lah. Jadi Ibnu Mas'ud tak sih. Jadi hak dia nampak tidak terurus tu tidak sabit. Tak ada bini, saja pesen dia lah. Saja dia. Lepas tu Abdullah pun panggil Al-Qabah. Dia panggil. Suruh mari dekat. Tadi saya nak Uthman tu nak kecek basic tu takut. Tak sesuai kecek depan anak murid. Tapi Datuk Guru ni sendiri panggil. Mari. Bila mari dekat tu kan, Uthman pun, dia pun dengar. Saya nak Uthman duk tanya lagi. Tanya lagi. Tak senikah kau dengan anak dara kau? Kata dia. Gadis, kata dia. Boleh jadi dia boleh mengembalikan kenangan yang lampau. Kenangan kamu yang lampau boleh jadi. Tak tahulah. Jadi ada kau ini dia mati bini kau pada ketika ni, ataupun bini dia tu sudah tua kau, ya saya nak Osman showkan begini ni. Kadang-kadang orang ni kalau duduk dengan orang tua, dia tua pak dia. Kalau duduk dengan muda, muda pak dia. Ada kalanya begitu manusia ni, ada kalanya tidak. Itu bergantung kepada orang lah, bergantung kepada orang. Jadi dia ini salah satu cara nak mengembalikan kemudaan, keceriaan zaman muda. Kahwin dengan budak-budak, sebab budak-budak dia perangai budak-budak kan. Jadi kita pun jadi tu ikut era dia jugalah. Tu yang jadi muda tu. Tapi Ibnu Mas'ud tak sih. Kalau kamu kata gitu, yalah juga saya pun tahu kata dia. Memanglah. Dia pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kata, siapa-siapa yang mampu berkeluarga. Jadi al-ba'ah ni macam-macam terjemahan boleh kita bagi. Sebabnya ulama bagi beberapa pendapat dia tentang makna dia. Satu dengan makna sesiapa yang mampu berkeluarga. Yang kedua makna dia sesiapa yang mampu bersetubuh. Yang ketiga sesiapa yang mampu ada belanja, maksudnya boleh bagi nafkah. Yang keempatnya sesiapa yang mampu bagi mas kahwin. Ada mas kahwin saja tak benda dulu. Hak mampu dari segi hak kedia tu kedia, kira kedia. Jadi ada beberapa pendapat. Kita rasa makna kalau berkeluarga itu lebih sesuai, lebih sesuai dan lebih lembut, halus makna dia tu, daripada kita kata sesiapa yang mampu bersetubuh misalnya. Nabi nak kata gitu. Nabi nak kata gitu bahasa berat sikit. Kita kata mampu berkeluarga lah. Apabila berkeluarga tu kan berumah tangga, dia akan berlakulah semua tu, persetubuhan, belanja, apa akan ada lah berlaku tu. Dia kena nikah. Sebab apa? Hikmatnya bila nikah ni, kalau dulu mata tu liar sikit, mata tu galak sikit, dia jadi lembut sikit mata tu, lembut sikit mata. Selama ni hok duduk baca, selama ni hok duduk cerita sama-sama saya, selama ni hok duduk geger berkata, setara tu je, tahu dah lah. Tak ada, tu je, satu. Tu sah sebab apa yang jadi aradul lil basar, tak apa mana nak tengok mana dah lah. Sah. Yang kedua, hak dia nak tu sudah dapat. Bila sudah dapat manusia ni, tak ada dah nak curi, nak pergi apa. Dah makan cukup dah di rumah. Apa nak pergi curi makan nak pergi apa. Kalau dia pergi juga, itu mana jahat lah. Kalau orang tu hak semula jadi dia tu memang baik, cukup dah. Cukup dah. Makan tu dia boleh tidur nyenyak dah, dia boleh buat kerja meneruskan kehidupan dia. Dia akan tumpu kepada pekerjaan dia, dia akan tumpu kepada benda-benda lain, dia boleh tumpu. Itu maksud aradul lil basar. Yang kedua. Yang ketiga aradul lil basar, duduk tengok-tengok, apa dia tidak, dia ada bini ni, kan malu tu sebut lagu tu dah. Kalau sebut lagu tu. Ataupun yang perempuan duduk tengok-tengok kau orang, tidak, dia ni bini orang kan. Satu perkara yang memalukan. Jadi kalau keluarga laki-laki tu tahu anak-anak dia pakat kata, tak patut buat gini-gini, siapa-siapa pun, dia sendiri pun berasa malu. Siapa ada lelaki atau perempuan begitu keadaan. Ini semua menyebabkan jadi mata tu tidak galak, kata. Kalau tidak sikit-sikit nak tengok macam lah gapo sangat.
Dia tak tahu lagi, tak tahu. Hak banyaknya khayalan lebih banyak, lebih jauh lagi ke depan. Khayalan. Hak sebenarnya tak ada sebelah mana. Sebab tu kita tengok gomong sibuk gagal apa, pada nikah senyap, tak ada apa-apa. Tahu dah. Tahu dah lah. Jadi aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga, menyelamatkan, mengawal. Ahsan daripada hisn. Hisn maknanya benteng, kubu. Jadi hak ni jadi kubu, benteng yang kokoh kepada kemaluan seseorang itu. Tak ada dah lah hak qasi. Hak qasi itu tak ada dah lah nak buat benda-benda yang haram untuk melepaskan nafsu. Tak ada dah lah. Sebab benteng sudah ada dah. Seseorang kalau tidak nikah tu, benteng tu tak ada. Benteng yang kokoh tu tak ada. Jadi bila menikah, lebih menjaga kemaluannya. Kemaluan itu perlu sangat dijaga. Ini jaminan untuk keselamatan manusia, kebahagiaan manusia. Apabila Nabi kata siapa-siapa yang boleh jaga antara dua kengnya, lidah, dan jaga antara dua paha dia, maksudnya kemaluan dia lah, aku jamin syurga untuk dia. Mana siapa setara tu perlu sangat jaga kemaluan itu. Kalau tidak kat manusia ni, lepas tu tidak terjaga kemaluannya, dan boleh berlaku dalam kehidupan banyak perkara yang memalukan, yang aib, tidak sesuai. Kadang-kadang tu skandal lah. Skandal boleh berlaku. Zaman dulu ni orang panggil skandal. Kadang-kadang bila sebut waktu tu habis kerja seseorang. Kalau dia bejak, dia pandai, dia lebih setara mana pun, dengan sebab tu habis cemar nama dia. Siapa gitu sekali benda ni besarnya. Jadi dengan sebab tu Nabi SAW bagi galakkan apa tujuan nikah ni. Inilah utamanya. Siapa-siapa hak tak boleh lagi, dia kena puasa. Tak boleh lagi tu tak boleh lagi. Sebab tu kita kata berumah tangga, mampu bagi nafkah, dan mampu bersetubuh. Siapa-siapa yang tidak mampu daripada kamu, tidak mampu ni, sebab tu ulama yang mengatakan hak maksud dia setubuh. Sebab kalau mampu ni maksudnya bagi belanja, apa maksud puasa ni? Puasa ni nak melemahkan nafsu. Nak melemahkan nafsu. Sebab itu dia kata sesiapa yang mampu bersetubuh, bergaul dengan perempuan, dia kena nikah. Bergaul tu mana dia ada kemampuan dari segi seks, dari segi nafsu dia. Jadi puasa ni ada faedah untuk tu. Tak ada kena mengena dengan kalau dia ada belanja. Siapa-siapa yang mampu tu maksudnya ada belanja. Kalau tak ada belanja, dia puasa jadi apa? Jadi banyak ke piti dia? Jadi bertambah piti dia? Tak ada kena mengena. Jadi sini lebih hak tujuannya hak tu. Sebab itu salah satu tuntutan keperluan manusia juga, supaya nak kepada udara, nak kepada air, nak kepada makanan, supaya itulah juga manusia ni boleh jadi bengong, boleh jadi bertindak tak betul, boleh jadi gila kadang-kadang kadang ni. Dah hak perempuan pun supaya juga, lelaki pun supaya juga. Ada kalanya kerana tidak puas, tidak ada kepuasan pun boleh jadi macam-macam lagi berlaku. Sebab tu dia suruh puasa. Puasa ni ada kena mengena lebih kuat ke situ, lebih kuat kepada nak mematahkan atau melemahkan, mengurangkan, menyejukkan sedikit nafsu tu. Dia boleh lah untuk sementara. Tapi untuk selama-lamanya tak boleh lah juga. Dia kena kira lah. Sebab itulah Nabi SAW tanya seorang sahabat dia tu, apabila seorang perempuan pergi tawar diri dia kepada Nabi, ikutlah. Kalau Nabi nak buat bini pun tak apa, ikut. Nabi tengok kata ke bawah tak ada arah juga, dia tidak nak dah. Dan Nabi SAW tunggu. Ada seorang sahabat lain mari. Seorang sahabat tu tak ada kain saja, baju pun tak ada. Dia kata, dia tengok Rasulullah senyap, dia kata buik saya lah Rasulullah, biar saya lah. Nabi kata, boleh. Dia kata apalah. Kamu ada ke apa? Tak ada ke satu. Tak ada ke satu.
Nabi suruh dia carilah iltabis walau khataman min hadidin. Kamu pergi carilah walaupun sebentuk cincin besi. Tak apa dah, ada nilai dah, tidak mah pun. Kamu pergi cari tu buat mas kahwin. Setara tu je Nabi Nuh. Tak ada, dia ada usaha, dia pergi cari untuk memenuhi hajat isteri dia, untuk jaga rumah tangga akan datang. Mana dia ada usaha. Setara tu je dia suruh tu. Jadi akhirnya perempuan tu jadi nikah dengan sahabat tadi lah. Sahabat tadi lah. Mula-mula ada dalam setengah-setengah riwayat tu, dia kata kain saya ada hak ni ya. Kalau yang bui hak ni telanjang dia tak ada. Oh, siapa setara tu sesak. Sesak boleh nikah. Dah berapa ramai orang yang sesak susah pun bahagia. Sebab apa? Sebab al-ba'ah tadi ada tu lah. Al-ba'ah tu hak tu besar artinya. Kalau kita pakai dengan makna kemampuan bersetubuh, walaupun bunyi kasar sikit, tapi besar makna dia. Sebab tu kita tengok kalau tak ada kemampuan tu, ada nafkah, ada mas kahwin, bui lah 20,000 mas kahwin pun dah. Jadi apa? Pergi cari hak lain lagi. Pasal tak ada al-ba'ah. Al-ba'ah tu penting dalam agama. Penting sangat. Jadi fa innahu lahu wija. Jadi puasa tu boleh menyejukkan, boleh mematahkan, melemahkan nafsu sedikit. Sekadar melemah tu saja. Jangan makan ubat koseh. Siapa mati pucuk tak boleh lagu tu, haram. Tak boleh. Kalau sekadar meredakan saja, tak pandai dengan puasa. Ubat tu dengan nasihat doktor yang pandai lah. Saya tak apa ni, teh sikit lah belum makan. Sekadar tu, jangan sampai mati. Kalau mati, dosa besar, tak boleh. Tidak disuruh lagu tu. Dan kalau doktor pun dia bagi ubat lagu tu, dosa dia, dosa juga. Dan pesakit tu boleh samai dia, boleh dakwa dia, pasal menyebabkan jadi mati. Selain daripada tu, dia akan menyesal mungkin. Pada ketika tu dia berasalah tak molek, berasalah tak puas hati, berasalah terdesak sangat nak nafsu kuat sangat. Tapi bila kalau dia mati kan, dia akan menyesal pula kemudian hari. Sebab boleh jadi dia akan senang kemudian hari, mana tahu pada masa tu dia tak senang. Tapi kalau kita hak moleknya, kalau kita tu tak ada al-ba'ah tu, keinginan tu ada nak menikah tu semua orang lain juga, tapi kenyataannya tidak begitu. Sebab kita lemah, adalah penyakit-penyakit hak moleknya berubat dulu. Jangan menikah dulu, jangan menikah dulu, berubat dulu setakat mana yang boleh lah. Setakat mana yang boleh, supaya apa? Supaya tidak jadi menyeksa orang lain. Dia jadi seksa juga kau ni. Jadi seksa juga. Sebabnya kalau tak puas, begitulah. Kalau hak juru pun seksa juga. Tak ada arah nak buat apa-apa, jerit semacam ni dah. Buat apa jerit semacam. Tak cukup makan kau, tak beri piti kau, dah beri belakang kereta dah. Beri sebuah kereta dah hadiah dah. Sebab apa jerit semacam ni? Tak adil lah. Itulah penting sangat tu. Dan tidak boleh buat tak tu pasal lah. Nafsu al-ba'ah tu kena jaga. Nabi SAW pun ajar kita, suruh jaga. Orang lelaki lah terutamanya, sebab tu dia tuju kepada lelaki. Orang lelaki, orang perempuan dia tak ada masalah sangat nak banding dengan orang lelaki. Tak apalah. Bab ma yu'maru min tazwij dzatil bain, dzatid din. Sekatulah dulu. Allah. Sekatulah.